Saya juga rasa UMNO tak mengintai soal jawatan Timbalan Menteri Besar. Saya rasa UMNO mengintai jawatan Menteri Besar. Oh, number one terus ya. Kalau kata dia nak bagilah jawatan tu, adakah Datuk sendiri akan... Oh, tak. Saya biarlah, saya di federal. Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi semuanya. Masya Allah, Allahu Akbar. 2 hari lagi. Hari ini Khamis, Jumaat dan Sabtu akan tibalah 12 Ogos yang dinanti-nantikan oleh 6 negeri seluruh semenanjung Malaysia, yang mana nak melihat sejauh manakah kemampuan parti-parti yang bertanding dalam PRN kali ini, sama ada akan berlakunya perubahan, kekal atau bagaimana. 3 dimiliki oleh PN ketika ini, 3 oleh PH ataupun gabungan PHBN mungkin. Dan kali ini adakah mereka dapat mengekalkan kursi-kursi mereka, negeri mereka, atau sebaliknya, tunggu 2 hari lagi. Tuan-tuan, saya hari ini agak teruja juga kerana saya berada di kursi yang saya kira agak menjadi tumpuan satu negara sebenarnya. 3-4 kali PM datang ke sini sebelum Perdana Menteri Cailun juga, dan hari Perdana Menteri Cailun juga hadir di sini. Seumpama sepertinya kursi di Dun Gombak Setia ini antara kursi yang menjadi tumpuan. Dan memang ini antara lokasi yang menjadi tumpuan kerana Parlimen Gombak sendiri memang sebelum ini menyaksikan perebutan yang sangat hebat antara 2 sosok tubuh hebat dalam negeri Selangor. Tapi sebenarnya, tuan-tuan, kalau saya berbicara tentang Gombak Setia, angkanya agak, bukanlah katanya mencemaskan, tapi agak mengelirukan untuk kita nak ulas siapa sebenarnya yang ada kelebihan. Kerana untuk makluman semua, di sebelah saya, iaitu YB Hilman Idham, penyandang untuk kursi ini. Assalamualaikum. Salam. Penyandangnya ketika itu menang dalam PRU yang ke-14 dengan besar majoritinya, 12,399. Namun ketika itu, YB menyarung ataupun menggunakan logo PKR, walaupun bersatu. So seumpamanya kemenangan YB mungkin kerana PKR membantu, mungkin sabar, tunggu dulu lepas jawapan daripada YB lah. Tapi jangan lupa PRU yang ke-14 PAS juga ada undi yang besar, 11,758, lebih daripada undi yang diperoleh oleh lawan yang sama untuk YB kita, iaitu Datuk Megat Zulkarnain Ormardin. Kembali membuat comeback 3 kali mencuba ni. Kali pertama kalah dalam Dun Gombak Setia, kali kedua kalah dalam Parlimen, dan kali ketiga kembali semula dalam Gombak Setia. Dan kenapa saya kata dia mengelirukan? Kerana Parlimen Gombak ketika itu, PRU yang ke-14, Datuk Seri Azmi Ali menang dengan bergaya, 48,000 lebih majoritinya, menumbangkan PAS serta BN. Tetapi pada PRU yang ke-15, sebaliknya berlaku, Datuk Seri Amruddin Syahri pula menang dengan majoriti 12,000 lebih. So sekarang siapa bantu siapa ni? Siapa yang bagi kemenangan kepada siapa ni? Adakah faktor PAS atau faktor PKR, faktor mana? Saya tak tahu. Saya dah mula pening nak analisis siapa yang ada kelebihan dalam Parlimen Gombak Setia ni. Sihat YB? Ya, alhamdulillah. Sibuk lagi 2-3 hari ni. Ya, betul. Dan waktu pecutan akhir. Apa lokasi-lokasi yang rasanya belum dapat dicapai ni? Gombak ni besar ni. Ya, sebenarnya Gombak ni tak besar. Oh, tak besar. Gombak Setia ni kalau kita bandingkan dengan kawasan Dewan Negeri yang lain, misalnya Semenyih. Semenyih dari satu hujung ke satu hujung. Betul. Bandar Bukit Mahkota ke Pekan Beranang, pandu kereta 2 jam setengah. Betul. Gombak Setia ni dari Taman Samudra ke Batu 16 orang asli ataupun ke Batu 6 Gombak 15-20 minit je. Tapi jumlah pengundi kita yang begitu padat. Betul, ramai. Dalam satu-satu kawasan itu, kepadatan penduduk itu begitu tinggi, menyebabkan kita mesti mempunyai strategi yang betul untuk menambat hati masyarakat untuk bersama-sama dengan kita. Dah dapat capai ke semua area? Mainly kita dah bergerak ke hampir semua kawasan. Okey. Apatah lagi sebagai seorang penyandang untuk kerusi ini, sudah tentu saya sangat family dengan kawasan ini. Tetapi bagi saya ada beberapa usaha lain yang juga harus dilaksanakan bagi menambat hati rakyat, khususnya dalam usaha untuk kita menerangkan berkenaan dengan manifesto Perikatan Nasional. Okey, baik. Tak apa. Sama juga seperti yang lain-lain, kita dah buat podcast ni, kita dah buat podcast bermula daripada
hari pertama penanaman calon sebenarnya. So maksudnya kalau campur sampai ke hari pengundi ada 14 don saja. So don Gombak Setia antara yang terpilih daripada 56 lebih tu 14 je kita buat. So tahniah lah. 56 apa? Berapa semua total saya lupa dah. Dalam 6 negeri ni lebih kurang lah kan 50 lebih kan. So lebih Selangor saja 56. Dah 56, Selangor 56 betul. Saya dah boleh pening dengan angka ni. Too much. Tak apa. Sama-sama juga dia punya format dia 5 soalan dan setiap soalan 2 minit. Tapi sebelum saya memberi soalan kepada YB, satu benda yang saya nak kongsikan sebenarnya apa yang buatkan dia lebih pening kerana sebenarnya kursi ni tak boleh kita claim ini kursi siapa sebenarnya. Nak kata BN kata dia power pun tak boleh, nak kata PKR kata dia power pun tak boleh, nak kata PN kata dia power pun tak boleh. Sebab dalam rekod je saya rasa kalau saya tak silap Gombak Setia ni pernah dimenangi oleh PAS menerusi Datuk Ismail Kamus, betul? 99. 99. So maksudnya PAS juga pernah menang di sini. Ya. Ini kerusi tradisi PAS yang dimenangi sejak tahun 1999. Selepas itu UMNO menang. Selepas itu PAS menang. Selepas itu PKR menang. That's why nak kata siapa yang berkuasa susah. Baik, tak apalah. First question. Based on the figures, dengan segala data yang tadi telah pun dimaklumkan, saya payah ramal siapa yang dominan. Kerana tadi pun saya sebut tadi apa nama YB pun menang dengan bantuan PKR sebelum ini. So kali ini pula PKR bantu Datuk Megat. Dia dibantu Datuk Megat. Tapi YB dapat bantuan PAS. Sebab dulu masa PRU yang ke-14 PAS tak bantu YB. So sekarang ni bantuan mana yang lebih nampak akan membantu ni? Saya lihat situasi politik di Gombak Setia ini situasi yang dinamik. Asasnya kita perlu memahami landscape politik semasa. Saya tak mahu bincang soal siapa bantu siapa. Kerana bagi saya rakyat dalam Dun Gombak Setia ini adalah rakyat yang bijaksana dan matang untuk membuat pilihan. Isunya ialah tentang siapa, peribadi mana dan juga parti politik yang mana yang benar-benar dapat menggembling kekuatan dan juga perpaduan di kalangan rakyat untuk merangkul kemenangan dalam pilihan raya. Sebab Gombak Setia ini suatu kawasan yang berhadapan dengan pelbagai isu dan secara latarnya saudara juga mengatakan tadi dari segi sejarah kerusi ini mempunyai dinamik yang berbeza-beza. Sebab itu bagi saya yang penting ialah kita faham tentang landscape politik yang berlaku dalam Gombak Setia ini. Kita faham akan kehendak rakyat yang ada dalam Dun Gombak Setia ini. Kerana pada hari ini saya yakin rakyat sedang membuat pilihan berdasarkan pengalaman mereka melakukan pilihan-pilihan yang sebelum ini. Dan sudah tentulah kalau ada yang mengatakan, kalau kita nak mengatakan sokongan daripada PKR atau harapan yang hari ini beralih kepada Barisan Nasional akan diterjemahkan secara langsung. Sebab saya yakin pengundi-pengundi harapan juga bijak, mereka juga akan melakukan pilihan yang tepat kerana saya pasti apa juga keadaan pengundi-pengundi dalam Dun Gombak Setia, mereka tidak akan berkompromi dengan parti yang terjebak dengan kleptokrasi. Okey, itu kata YB Hilman kita lah ataupun XYB lah kan. Dah bubar kan, dah kira XYB lah kan. Tapi tak apa. Situasi yang sama juga, sama dengan lawannya, semua kenal Datuk Megat kita yang penyertaan ataupun penlibatan kemunculan kali ketiga dalam kempen pilihan raya. Yang pertama tumbang di Gombak Setia, kali kedua tumbang di Parlimen Gombak dan cuba lagi di Gombak Setia. Macam pertembungan semula dengan Hilman ni, dengan YB Hilman kita ni. So, sama Datuk. Assalamualaikum dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Azrul, sihat? Saya macam tu lah. Alhamdulillah. Kalau Datuk penat, saya lagi penat. Saya satu Malaysia. Satu negara, enam negeri. Datuk Gombak je ni. Ya, betul. Okay. Tapi kena tengok juga Selangor. Ada lagi 11 kursi yang BN tanding. Ya, tak sempat dah ni.
Kami dah hujung-hujung dah ni. Tak sempat nak pergi cover semua dah. Betul. So Datuk kira macam selected lah ni. Terima kasih. Alright. Terima kasih. Okey, kita bagi format yang sama, 5 soalan dan Datuk kena jawab dalam masa 2 minit. Setiap soalan kita bagi adil. Berita harian, Harian Metro, kita tak ada pilih kasih punya. Kita bagi sama rata punya kan. So anda menilai sendiri. Baik, Datuk. Sama seperti apa saya tadi sembang dengan saudara Hilman. Yang mana situasi di Gombak Setia ni macam saya sendiri pun payah nak ramal. Orang luar payah nak ramal. Dia macam mana? Sebab UMNO juga kuat. Sebab pernah menang di sini. Ya. PAS juga pernah menang di sini. Betul. Dan pernah jadi kerusi tradisi mereka. Betul. Sampai tahun 99 dulu kan. Pernah menang. Lepas tu dalam masa yang sama bersatu mencuri tumpuan. Bila menang besar, YB Hilman menang besar dengan 12,000 lebih. Tapi time tu dengan bantuan PKR. Dan kali ni PKR pula bersama dengan Datuk. Ataupun PH lah bersama Datuk. Tapi ialah, jangan lupa pelibatan PAS. Yang PAS juga ada undi yang besar, 11,000 lebih. Betul. Dalam Gombak Setia. So macam Datuk UMNO dapat bantuan PH, Bersatu dapat bantuan daripada PAS. Dua-dua ada bantuan. Betul. So mungkin soalan pertamanya, bagaimana Datuk melihat tentang data ini, tentang figures PRU 14 membawa pada PRU 15 yang mana dia terbalik semula. So adakah data-data ini relevan ataupun yang dapat Tuan Datuk simpulkan pasal data PRU 14, 15, bantuan PKR, bantuan PH, bantuan PAS ni. Silakan Datuk. Ya, pertamanya terima kasih Azrul. Dan keduanya kalau diikut dari segi data, memang BN dia ada kita ada pengundi asas kita. Sebab tu dalam tempoh 2 kali saya bertanding, masa PRU yang ke-14 saya dapat 11,000. Kemudian waktu PRU 15 baru ni, daripada DUN Gombak Setia dia meningkat. Meningkat? Meningkat. DUN tu meningkat sebab saya juga yang bertanding. Jadi mana undi asas tu ada. Undi asas tu ada. Selamatlah, selamat. Mana undi tu memang dalam bakul BN lah. Dalam apa jua keadaan sekalipun, maknanya pengundi Barisan Nasional ni ada dalam jumlah yang kita sebutkan tadi. Cuma tinggal lagi saya memang bersetuju sebab sekarang ni kita dah bersama dengan Kerajaan Perpaduan. Yeah. Tetapi kalau mengikut tolak campur dan sebagainya, dia tak jadi macam tu. Akhirnya dia melibatkan soal tubuh badan tu pun sendiri. Tetapi memang penting sokongan yang akan diberikan daripada penyokong masing-masing. Kita akui penyokong PH mempunyai daripada 2008 telah membuktikan mereka menang kerusi ini. Selepas kita kalah yang terakhir, BN ada adun di sini ialah pada 2004 hingga 2008. Bermula dari 2008 Pakatan Rakyat, masa itu PAS menang, kemudian PH sehinggalah sekarang. Memang kalau diikut dari segi angka adalah terlalu sukar untuk kita membuat andaian siapa yang boleh menang, tapi saya tidak menafikan bahawasanya memang PH mempunyai sokongan yang agak tinggi dalam DUN Gombak Setia dan Parlimen Gombak secara keseluruhan mengikut daripada keputusan PRU yang 2008 sehingga terkini PRU 15. Okey. Apabila tumbangnya Datuk Seri Azmin dalam PRU 15 yang lalu dengan majoriti 12,729. So adakah itu seumpamanya menunjukkan bahawa pengaruh ataupun keupayaan gabungan PN di sini sudah mula ditutup dengan kebangkitan PKR di sini, sedangkan yalah, saya melihat seumpama macam PKR ni dia sedang melebarkan sayapnya di kawasan Gombak ni. Bila yalah seorang yang besar namanya Datuk Seri Azmin Ali tumbang dengan majoriti yang agak besar juga. So macam mana pendapat? Sebab itu saya minta supaya kita pada asasnya memahami dulu landscape politik semasa. Apa yang berlaku dalam pilihan raya umum tahun lalu tidak boleh kita adaptasi secara langsung dalam pilihan raya kali ini. Pertemuannya berbeza. Tahun lalu kita berhadapan dengan pertemuan 3 penjuru. Kali ini kita berhadapan dengan pertandingan 2 penjuru. Begitu juga dengan pengalaman-pengalaman yang telah berlaku sebelum ini. Mungkin ada sebab dan kita menginsafi tentang kekalahan yang berlaku dalam pilihan raya yang lepas. Dan saya yakin rakyat telah melihat bahawa kita telah pun dihukum di atas apa juga yang mereka fikirkan.
Tetapi bagi kita dalam keadaan hari ini, yang penting ialah apa juga yang rakyat fikirkan, kita mahu rakyat membuat keputusan yang objektif. Sebab hari ini rakyat berhadapan dengan pelbagai isu dan permasalahan. Bukan sahaja berikutan daripada dasar dan polisi serta kebijakan yang diperkenalkan oleh Kerajaan Persekutuan, bahkan isu-isu di peringkat perbandaran yang hari ini lebih lagi menjengkam kehidupan masyarakat di sekitar. Sebab itu kita harus bijak tentang bagaimana untuk merangkul dukungan rakyat, memperkukuhkan kesepakatan rakyat supaya rakyat dapat membuat satu keputusan yang objektif bagi memastikan matlamat yang mereka ingin capai itu dapat kita sama-sama realisasikan. Dan bagi saya itu lebih bermakna sebab kemenangan yang ingin kita capai itu bukan kemenangan peribadi ataupun kemenangan satu-satu parti politik, tetapi yang kita mahu adalah kemenangan rakyat pada akhirnya. Ya, setuju. Tapi YB, kalau YB tadi sebut pasal mungkin telah pun dihukum ataupun rakyat menginsafi benda tu. Sedangkan pada PRU yang ke-15, gelombang hijau ataupun gelombang PN ni berlaku dengan cukup hebat, tapi tak berlaku di Gombak pun. Saya suka melihat begini. Sebab tu sekali lagi saya mengatakan kita harus memahami landscape dan juga realiti politik semasa. Pengundi di Gombak dalam pilihan raya yang lalu jumlahnya 204,000. Gombak setia saja kali ini jumlah pengundi kita hampir 90,000 orang. Kalau kita nak bercakap tentang base vote setiap parti, misalnya PAS di seluruh Gombak, dia mempunyai kira-kira 17,000 ahli. UMNO, walaupun setiap kali Pimpinan Agung UMNO diumumkan bahawa UMNO bahagian Gombak ini ahlinya nombor 4 paling ramai dalam negara, hakikatnya UMNO tak pernah menang di Gombak sejak tahun 2008. Ya. Begitu juga kalau kita nak cakap tentang PKR. Dia nak melebarkan sayapnya. Angka ahli PKR di Gombak ini kira-kira 9-10 ribu saja. Jadi sebab itu kita harus memahami, kerana akhirnya kita takkan boleh menang dengan sokongan ahli parti saja. Yang lebih penting ialah kita mesti meraih dukungan ramai. Sebab itu saya cakap Gombak ini begitu dinamik. Kedinamikannya itu mengakibatkan pemimpin ataupun parti politik masing-masing harus bijak merencanakan tentang bagaimana mereka dapat merangkul kekuatan yang dapat menyerlahkan perpaduan di kalangan rakyat itu, supaya akhirnya rakyat melihat inilah vehikel ataupun inilah wahana yang akan dapat mereka sama-sama dorong untuk maju bagi menyelesaikan masalah mereka dan menjamin kesejahteraan dan kemakmuran kawasan kita ini. Saya kena bagi soalan yang sama juga kepada Tok Megat ni. Ni kira-kira macam tambahan ni. Dah ada extra time tu. Saya kena bagi soalan yang sama juga kepada Tok Megat Lapan ni. Bila lihat balik, Hilman menang kerana bantuan PH. Kali ni Datuk Seri Amrul menang kerana bantuan kerana dia memang dalam PH. So adakah itu menunjukkan bahawa sebenarnya PKR ataupun PH memang sedang melebarkan sayapnya yang cukup hebat dalam kawasan Gombak sendiri? Ya, memang saya katakan tadi, selepas 2008 kita dapat lihat kekuatan PH, terutama PKR dan rakan-rakan mereka dalam gabungan parti mereka. Ini terbukti selepas PRU yang ke-14, Datuk Azmin menang dengan jumlah yang disebutkan tadi. 48,000 lebih. Besar, 48,000. Kemudian kalah pada PRU yang ke-15. Saya fikir ini berdasarkan, kerana waktu itu saya juga bertanding. Undi saya naik. Undi saya daripada PRU 14, BN dapat 26,000, kemudian saya naik ke 31,000. Dia penambahan 5,000 undi. Tetapi tak cukup lah untuk menang. Tetapi apa yang berlaku ialah rata-rata waktu itu kenapa penolakan itu berlaku, kerana isu langkah Sheraton. Pengkhianatan ni adalah satu benda yang tak boleh diterima oleh pengundi, kerana waktu pengundi memberi undi pada PRU yang ke-14 adalah berdasarkan lambang
perubahan yang nak dibawa. Tetapi bila berlakunya langkah Sheraton dan bila Datuk Azmin bertanding atas laman Perikatan Nasional, maka di situ dapat kita lihat penolakan yang besar. 48 dan kalah 12,000, 60,000. Betul. Swing vote berlaku. Betul. Dan ini juga mungkin, andaian saya mungkin berlaku dalam Dun Gombak Setia, tetapi ini bukannya menjadi kayu pengukur untuk kita merasakan selesa. Saya tak suka berada dalam zon yang selesa dan akhirnya membuatkan kita terlalu yakin. Tetapi trend itu telah menunjukkan hasilnya pada PRU yang ke-15. Waktu itu Datuk Seri Azmin bertanding sebagai Menteri Kanan MITI. Betul, dia betul. de facto Timbalan Perdana Menteri. Yes. Sedangkan Datuk Seri Amiruddin hanya Menteri Besar Selangor. Tetapi the swing vote berlaku dengan jumlah yang agak besar. Ini adalah saya rasa berdasarkan kepada apa yang saya sebutkan tadi. Ya. Kerusi ini kita dengar antara kerusi yang dikabarkan diintai oleh PKR kerana kabarnya mereka 5 tahun bekerja keras untuk nak cuba tawan Gombak Setia. Tapi tiba-tiba UMNO, BN mencelah dalam keinginan mereka. So, adakah ini akan memberi satu implikasi kepada mereka sendiri dan juga mungkin memberi kelebihan kepada PN? Mungkin ada dilihat berlakunya sentimen dalam kalangan orang PKR yang mula beralih kepada PN sebagainya. Silakan. Ya, pertama sudah tentu kerusi ini dituntut oleh PKR. Ya. Sebab saya sendiri sebelum ini datang daripada PKR. Betul. Jadi sebagai incumbent dan kemudian saya dipecat daripada PKR, maka PKR mahu menuntut kerusi ini semula. Tetapi saya yakin memandangkan kawasan kita ini adalah kawasan yang sebelumnya ditandingi oleh pengurusi BN negeri. Dan kawasan kita ini juga ada pengurusi PH negeri. Jadi dalam perundingan kerusi itu saya dari awal sudah pasti bahawa kerusi ini pasti akan dapat kepada Barisan Nasional. Tak mungkin kerusi ini akan diserahkan kepada PKR. Tapi walau apapun, saya tidak pernah sama sekali beranggapan bahawa apa yang berlaku di kalangan mereka itu akan mempermudahkan ataupun menjamin kemenangan saya. Yang ingin saya tegaskan dan yang selalu saya tegaskan kepada jentera saya, bahawa kita mesti committed dan kita mesti yakin dengan kekuatan sendiri, kerana kita akan menang dengan kekuatan sendiri dan bukannya melalui kelemahan yang ada pada lawan kita. Sebab hari ini realiti politik menuntut untuk kita juga bekerja keras bagi meraih dukungan pengundi. Dan sebagaimana yang saya katakan tadi, pengundi kita cukup ramai, 90,000 orang. Ini merupakan antara kerusi yang tertinggi jumlah pengundi yang dalam negeri Selangor. Betul. Jadi untuk meyakinkan masyarakat, mustahil isu-isu kecil yang berlaku di kalangan parti boleh memberikan impak yang besar kepada kita. Jadi kita tak perlu fikir tentang kelemahan pihak lawan. Lebih baik kita fokus dengan agenda kita. Kita fokus dengan apa yang ingin kita tawarkan, kerana saya yakin tawaran-tawaran yang diberikan oleh Perikatan Nasional akan mengembalikan semula kegemilangan negeri Selangor dan rakyat faham tentang perkara itu. For sure PKR mengintai kursi Gombak Setia sebagai kursi yang mereka patut dapat. Sebab mereka dah kuat kat sini. Betul. Mereka yang menentukan sebenarnya, mereka yang bagi kemenangan kepada Hilman pun dulu dalam PRU yang ke-14. So tapi sekarang ni Datuk yang dapat ni. So ada yang kata tak kena ni, kenapa bagi orang yang belum sure? Kenapa tak bagi kepada parti yang memang sure? Okey. So apakah ia akan memberi satu implikasi ataupun impact kepada kempen pilihan raya Datuk sendiri atau macam mana Datuk? Yang ni saya kena jelaskan sikit ya. Selaku pengurusi Barisan Nasional Negeri Selangor, saya tidak meletakkan langsung kerusi Gombak Setia dalam rundingan. Tidak Tidak ada mana-mana kerusi dalam Parlimen Gombak yang diletakkan dalam kerusi rundingan. Malahan saya meletakkan kerusi-kerusi di dun-dun yang lain. Keputusan untuk kerusi dun Gombak Setia ini ditandingi oleh Barisan Nasional, pertama sekali saya mesti mengucapkan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri. Kerana
ada beberapa kerusi yang tak dapat kita putuskan di peringkat jawatan kuasa rundingan. Sebelah kami diketuai oleh Tok Mat Hassan dan di sebelah PH oleh YB Rafizi Ramli. Jadi bila kita berunding, ada beberapa kerusi yang tak dapat diputuskan dan diserahkan kepada dua tokoh, maknanya Presiden kedua-dua parti, pengerusi Pakatan Harapan dan pengerusi Barisan Nasional. Jadi ini yang kita putuskan. Dan saya terkejut bila Yang Amat Berhormat Datuk Seri Zahid Hamidi memaklumkan kepada saya bahawasanya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri memberikan kerusi Dun Gombak Setia Tanpa diminta? Tidak ada dalam rundingan. Tetapi ada justifikasi yang tertentulah. Yang ini saya fikir hanya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang memahami. Yeah. Kemungkinan kerana ketiga-tiga pengurusi berada di dalam Parlimen Gombak. Azmin, pengurusi Perikatan Nasional Selangor, Datuk Seri Amiruddin selaku pengurusi Azmin tadi Perikatan, kemudian Datuk Seri Amir pengurusi Pakatan Harapan Selangor dan saya pengurusi Barisan Nasional Selangor. Dan kita menerima dengan hati yang terbuka dan sebab itu kalau saya dapat nyatakan di sini, saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada jentera Pakatan Harapan yang membantu saya setiap masa untuk memenangkan kursi Gombak Setia. Dia bantu Yes. Kerana saya fikir mereka tahu bagaimana kerusi ini diberikan tanpa desakan, tanpa rundingan dan permohonan. Tetapi mungkin Yang Amat Berhormat Perdana Menteri selaku pengurusi Sekretariat Kerajaan Perpaduan ni melihat ada kepentingan untuk diserahkan kerusi ini kepada UMNO atas mungkin semangat kerjasama dalam Kerajaan Perpaduan dan kita pasti mengucap terima kasih. Sebab itu tak timbul soal boikot, tak ada bilik gerakan yang tutup. Malahan saya fikir calon mereka yang disebut-sebut dulu, kekanda saya Tuan A. Rahim Kasdi dan juga Timbalan Ketua Bahagian Cabang PKR membantu all out bersama jentera-jenteranya di Gombak Setia. Okey. Saya bagi ruang pada Datuk untuk tambahan masa tadi sebab tadi pun dengan YB Hilman ada satu soalan yang bertambah masanya kan. Jadi adil lah, kita bagi dua-dua side dapat jawab lebih sikit kan. Tadi dah terlalu di mukadimah kan. Sokongan ataupun tumpuan lain macam di sini PM turun berkali-kali kan. So ini adakah akan beri kesan kepada PM sendiri ataupun rasa tercabar, rasa risau ke apa bila PM sudah turun di sini ni. Lain macam ni. Sedangkan kita lihat tumpuan sekarang ni ada dua sekarang ni yang kami lihat macam lain macam sekarang ni. Kedah dan juga Gombak. Kedah dan juga Gombak, silakan. Of course dia akan beri kesan. Isunya ataupun perbincangan kita sepatutnya kesannya positif atau tidak positif. Ya. Kerana saya yakin rakyat bijak. Mereka telah memilih. Peluang telah diberikan. Rakyat hari ini telah mengalami pengalaman hampir 1 tahun setelah keputusan mereka buat dengan janji-janji yang diberikan. Ya. Saya yakin rakyat akan menilai dan bagi saya kehadiran yang lebih kerap lebih baik untuk saya. Oh, lagi baik. Oh, selalunya orang risau. Kenapa lebih baik? Rata-rata rakyat hari ini kecewa. Kerana dalam pilihan raya yang lalu dia juga acap kali di sini. Untuk menjadikan dan mempertahankan kawasan Gombak ini sebagai kubu kepada Pakatan Harapan dan Keadilan. Tetapi apa yang dijanjikan sehingga hari ini belum tertunai. Bahkan calon mereka yang menang dalam pilihan raya yang lalu pun dah menjawat jawatan beberapa penggal, menjawat jawatan Menteri Besar satu penggal, dah menjadi ahli parlimen dalam tempoh beberapa bulan, tapi belum nampak ada apa-apa perubahan dan kesannya. Adakah ia jelas pada mata rakyat? Ya, saya optimis berdasarkan engagement dan juga libat urus yang saya laksanakan dengan rakyat. Saya melihat, tetapi akhirnya kita serahkan kepada rakyat 12 hari bulan ini.
Kenapa? Ataupun apakah sebenarnya yang diintai ataupun yang dilihat sampaikan Gombak ni menjadi tumpuan oleh PM sendiri? Ya, saya fikir mungkin ada pertama kita pasti rasa gembira dengan kehadiran Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Paling tidak banyak perkara yang dapat dijelaskan secara terus kepada rakyat. Dan Gombak ni mungkin dekat dengan hati Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebab saya masih ingat pada PRU yang ke-15 waktu beliau hadir, walaupun waktu itu saya bertanding, bukanlah serangan tetapi lebih kepada penjelasan. Mungkin ini pendapat saya lah, kemungkinan pengkhianatan yang dilakukan itu agak he's take it very personal, sebab bukan mudah untuk Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang kita tahu 25 tahun melalui satu perjalanan politik yang cukup sukar. Tetapi apabila berjaya pada 2018 Pakatan Harapan memenangi dan kami terima. Saya pernah buat beberapa kali kenyataan, kami terima ketentuan Allah dan keputusan rakyat pada 2018 bila kita kalah. Tetapi bila mereka dah menang, berlaku pengkhianatan dengan berlakunya Sheraton Move yang kebetulannya digerakkan waktu itu oleh Azmin sendiri. Jadi itu mungkin menimbulkan kekecewaan yang amat sangat. Dan serangan yang saya lihat dilakukan oleh mereka kepada Datuk Seri Anwar bersifat pribadi dan sebagainya. Jadi mungkin saya pernah mendengar satu dua ucapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sewaktu beliau hadir pada PRU yang ke-15. He take it Gombak very personal. Kepada dia mesti jelaskan kerana saya ingat ayat dia antara yang disebut ialah kemenangan calon-calon waktu itu Hilman, Azmin di Gombak ni bukan kerana mereka ialah tetapi kerana kekuatan PH itu sendiri, penyokong mereka. Dan ia terbukti keputusan pada PRU yang ke-15. Dan sekali lagi dua-dua ini bertanding sekali lagi dalam Don pula. Jadi mungkin dia hadir berulang. Baru dia dalam 2 hari lepas MB Datuk Nordin Syari mengatakan bahawa tiada jawatan timbalan Menteri Besar. Walaupun katanya boleh dibincangkan tapi secara naratifnya tiada jawatan tu. Jadi sedangkan ada bunyi-bunyi seumpama macam UMNO mengintai jawatan tu. So adakah ini satu signal yang cantik yang mungkin dilihat sebagai boleh dijadikan sebagai satu sandaran kepada PN sendiri untuk kempennya ataupun macam mana? Saya juga rasa UMNO tak mengintai soal jawatan timbalan Menteri Besar. Saya rasa UMNO mengintai jawatan Menteri Besar. Number one terus Sedang tapi MB kata boleh menang 7 saja UMNO. MB kata boleh menang maksimum 7 saja. Ya 7. Tapi kalau dengan 7 itulah bargaining power Barisan Nasional kepada Pakatan Harapan. Kalau apa yang dimenangi oleh Pakatan Harapan tak cukup, 7 itu mencukupkan kemenangan, MB kena fikir balik lah. Boleh demand katanya, boleh demand lah. Itu yang berlaku dalam banyak negeri, dalam banyak situasi. Jadi apa pendapat OIB tentang pengumuman ini? Apakah kesan baik buruknya sebenarnya? Bagi saya itu masalah dalaman mereka. Tapi yang jelas mereka belum ada kesepakatan yang mapan. Bagi kita sudah tentulah itu antara perkara yang kita bimbangkan kerana pokoknya kita tak mahu Barisan Nasional kembali berkuasa dan kita yakin rakyat juga menolak sebuah parti kleptokrat yang telah pun ditolak oleh rakyat negeri Selangor sejak 2008. Masih lagi membawa sentimen yang sama kleptokrat tu sejak daripada zaman sejak daripada YB dalam PKR lagi masih membawa sentimen itu masih relevan sehingga hari ini Mungkin PKR dah tak bercakap soal kleptokrat lah. Tapi kita akan terus bercakap. Okey. Sedangkan kita faham macam di Penang pun UMNO kata dia nak jawatan timbalan ketua menteri tu. Tapi adakah di Selangor BN tak teringin seat tu? Okey.
So macam mana? So adakah benda ni akan menjejaskan kempen ataupun mengganggu-gugat perasaan orang UMNO sendiri? Tidak. Sama sekali tidak. Sebab kita tidak ada berunding langsung soal jawatan Timbalan Menteri Besar ni. Saya nak ambil peluang ni, mungkin dulu andaian yang dibuat oleh KJ dalam program dia menyatakan kononnya saya bercita-cita nak menjadi Timbalan Menteri Besar. Ini satu andaian yang salah. Saya tak ada minat pun untuk nak memegang sebarang jawatan di peringkat negeri. Saya fikir saya masih kalau diberikan peluang, saya akan bekerja bersungguh-sungguh untuk rakyat Gombak Setia. Cukuplah sebagai adun, kerana dalam masa yang sama saya menjadi susah politik kepada Yang Amat Timbalan Perdana Menteri, dan Yang Amat Timbalan Perdana Menteri ialah Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah. Dan di Gombak ini ada kampung-kampung tradisi yang masih lagi memerlukan banyak pembangunan. Jadi alangkah baiknya saya di peringkat kementerian bersama dengan Yang Amat Timbalan Perdana Menteri dan Datuk Seri MB menguruskan di peringkat negeri Selangor. So kita ada dua sos untuk membantu membangunkan. Kerana di Gombak Setia ni ada 7 kampung besar yang saya fikir masih banyak lagi perkara yang boleh kita bantu. Jadi tak timbul soal jawatan Timbalan Menteri Besar. Inilah satu andaian yang saya fikir bersifat nakal lah yang dibuat. Nak usik ke? Nak usik je. Okay. Saya kena, sebab dulu KJ cakap macam ni, sebab dulu waktu Razali jadi timbalan nak yang ketua pemuda ni, dia jadi Timbalan Menteri, dia tak jadi. So saya esko pemuda, saya tahu lah apa strategi beliau. Jadi tak apa. Itu benda lama. Yang penting ini tidak menggugat langsung, sebab kita tidak mengadakan perbincangan soal jawatan ini. Dan saya pun dengar apa yang Mak Berhormat Datuk MB sebut. Akhirnya subjek kepada keputusan Kebaduli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan. Kalau Tuanku Sultan beringat dan itu saya masih ingat apa yang disebut. Jadi tidak timbullah soalnya, tidak menggugat langsung jentera-jentera UMNO, kerana bukan itu yang kita kejar. Tepat. Oh, maksudnya tidaklah mengimpikan pun. Tapi kalau dapat, okey kot. Kita cross the kalau dapat lah, kalau kata dia nak bagilah jawatan tu, adakah Datuk sendiri akan tak. Saya biarlah saya di federal. Saya biar di federal. Biar saya memang tak nak lah ni. Biar saya dengan Yang Berhormat Datuk Seri Zahid. Kita bagi tambahan masa 2 minit untuk YB menyatakan sesuatu kepada pengundi di Dun Gombak Setia, dan mungkin mengharapkan mereka datang awal mengundi. Dia sebenarnya 90,000 pengundi, besar sekali sebenarnya jumlahnya dalam parlimen, dalam Dun yang kecil, yang kecil sekali dia punya geografinya. Tapi sejauh mana mereka akan hadir mengundi, itu yang paling masalah. Itu yang paling masalah. Jadi mungkin YB boleh suarakan sesuatu pada mereka semua. Silakan. Baik, saya Hilman Idham, calon Perikatan Nasional Dun Gombak Setia, ingin mengajak seluruh rakyat negeri Selangor, khususnya rakyat dan para pengundi di Dun Gombak Setia untuk keluar beramai-ramai pada 12 hari bulan ini untuk menunaikan hak dan tanggungjawab kita sebagai seorang warga negeri Selangor dan juga warga negara Malaysia. Kita mengharapkan agar seluruh rakyat dapat beramai-ramai keluar, kerana kita mahu setiap daripada rakyat diberdayakan melalui proses demokrasi yang akhirnya akan menentukan siapakah kepimpinan yang absah atau yang legitimate yang dimahukan oleh rakyat. Jadi jangan sia-siakan peluang ini, kerana kesilapan anda semua membuat keputusan yang objektif akan menyebabkan kita terpaksa menunggu 5 tahun lagi sebelum kita boleh membuat satu keputusan yang penting untuk diri kita, keluarga kita serta generasi yang akan datang. Jadi ayuh bersama dengan Kebangkitan Rakyat, bersama dengan Perikatan Nasional, dan saya mohon doa restu serta sokongan rakan-rakan semua, undilah Perikatan Nasional. Saya Hilman Idham, calon nombor 2. Pertamanya saya pasti nak mohon kepada seluruh pengundi yang ada dalam Dun Gombak Setia supaya dapat memberi peluang dan kepercayaan kepada saya untuk mewakili tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari sebagai wakil rakyat. Saya dah sebut tadi, hanya sebagai seorang adun. Dan saya fikir banyak perkara yang boleh kita bantu hasil daripada kerjasama insya-Allah antara pihak kerajaan negeri dan Kerajaan Persekutuan. Kerana inilah buat kali pertama selepas PRU yang ke-15, negeri Selangor dapat ditadbir oleh sebuah kerajaan yang selari dengan Kerajaan Persekutuan.
Sebab selepas 2008, kerajaan negeri berbeza, kerajaan persekutuan berbeza. Dan dia membantutkan segala perancangan-perancangan yang nak dibuat, sama ada di peringkat federal ataupun di peringkat negeri. Kerana ada perkara yang memerlukan kelulusan federal dan ada perkara projek federal yang memerlukan kelulusan peringkat negeri. Kalau perkara-perkara yang melibatkan tanah dan sebagainya. Jadi inilah peluang pada kali pertama ini, negeri Selangor akan ditadbir oleh kerajaan yang selari dengan kerajaan persekutuan. Saya atas kertas berkeyakinan kerajaan negeri Selangor akan terus dipimpin oleh kerajaan perpaduan. Kerana angka menunjukkan agak mustahil untuk kerajaan Perikatan Nasional mentadbir dan memimpin negeri Selangor ini. Jadi adalah rugi kepada rakyat Gombak Setia kalau sekiranya kita tidak memanfaatkan peluang yang ada ini. Kerana 5 tahun ini akan satu jangka masa yang panjang. Dan banyak perkara lain sebagai saya tahu tempat ni sebab saya lahir, saya bersekolah, saya besar di sini. Saya faham apa kehendak naluri orang-orang Gombak Setia khususnya. Terutamanya yang mereka yang berada di kampung-kampung tradisi. Jadi insyaAllah jika diberikan peluang ini, saya akan berbakti dengan sebaik mungkin demi untuk Gombak Setia. Terima kasih. Macam mana Datuk boleh susu cantik tepat-tepat time bunyi mah. Tepat tu. Lain macam bantuan Allah. Okey. Dia yang menariknya kan, saya dalam kita punya diskusi hari ni, saya dapat lihat yang kita dapat highlightkan ialah Datuk Megat tidak mengimpikan jawatan timbalan Menteri Besar. Tidak. Tak nak pun. Kalau nak bagi pun tak nak. Tak apalah, banyak. InsyaAllah ada lain orang yang orang lain. Kalau ada jawatan. Kalau ada jawatan tu. Okey, baik. Tapi tak apa, insyaAllah. Kalau di sebelah sana katanya Gombak Setia rumah kita, rumah saya, rumah kita samping. Kalau Datuk Megat jangan buat apa dah dari ni. Gombak untuk Gombak. Gombak untuk Gombak. Okey ya. Okey, baik. Okey, tuan-tuan semua, saya kira terima kasih Datuk Megat kerana terima kasih. Sudi meluangkan masa bersama dengan tim NSTP dan juga saya doakan yang terbaik. Amin. 3 kali. Kadang-kadang nombor 3 tu dapat. Kita cuba kan. Cuba tak salah cuba kan. Betul, ya. Tapi apa pun Datuk, kalah menang nombor 2. Betul. Perjuangan diteruskan, insya-Allah. Tak pernah berhenti Tak pernah berhenti, insya-Allah. Tuan-tuan semua jangan lupa teruskan lagi. Kita ada lagi mungkin ada seorang dua lagi kot. Dah sampai hujung ni. Sampai hujung hari lagi tinggal ni. Datuk punya segmen ni kita akan siarkan hari Khamis. Segmen 2 hari lagi sebelum mengundi. So tuan-tuan jangan lupa 12 Ogos hadir mengundi dengan baik dan pilih yang terbaik secara bijaksana, dan insya-Allah kita doakan yang terbaik untuk negara kita dan untuk Selangor secara khasnya. Jumpa lagi dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.